Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa man yudlil fala tajid lahu waliyyan murshida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بدعائه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغ رمضان أول قول صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang bersyukur kepada imam yang hadir Haji Azmi, terus sidang penting,
bersama menunaikan solat fardu subuh berjamaah kepada imam kita berbaik tasbih bertakbir dan aminkan doa beliau, mudah-mudahan segala permohonan kita, permintaan kita dikabulkan oleh Allah SWT, diterima oleh Allah SWT, ya. Terutamanya kita memohon agar dijauhkan dalam kebenaran Allah SWT sama apa yang dijauhkan dari wabak yang berbahaya, terutamanya pada waktu ini, pada saat ini, pada ketika ini, wabak COVID-19. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT mengenai kita. Dan saya percaya walaupun untuk bulan ini kita telah dibenarkan untuk mengerjakan solat tarawih, tapi pastinya ada garis panduan yang tertentu yang akan kita patuhi untuk memastikan solat tarawih kita ya benar-benar yang tidak menyebabkan sesuatu yang tidak diingini di kalangan masyarakat kita berlaku, insya-Allah. Dan pada khidmat saya bulan kita ini masih lagi dilihatkan masanya estimasi yang telah diketahui oleh kita ketahui semua itu bermakna bulan sebelum kita ini hanya setakat pun untuk 15 pagi sahaja. Bulan sebelum ada 30 minit dan bulan pula 30 minit tambah akhir tepat pada waktu syuruk. Pada waktu syuruk kita adalah pada sekitar jam 15 pagi. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan pengajian kitab Allah Al-Quran Asbabun Nuzul, membicarakan ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu iddat lil kafirin. Maka sambung muka pada bulan lepas pada muka surat 79, perenggan yang ketiga, selepas perenggan yang di atas. Maksud hijarah, al-hijarah dalam surah Al-Baqarah ini ialah batu api yang sangat besar, hitam, keras dan berbusuk. Batu jenis ini paling panas jika dipanaskan. Semoga Allah SWT melindungi kita darinya. Jadi batu inilah yang akan menjadi bahan bakar kita, bahan bakar bahan bakar kehadiran yang kerja. Itulah Allah Ta'ala sebutkan perintah kita, fattaqunna, takutlah kamu akan azab yang ada dalam api neraka, allati waquduha an-nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya ialah manusia dan al-hijarah. Hijarah ni sejenis batu yang disebutkan tadi. Manusia yang berada dalam neraka, jadi neraka ni jadi bahan bakar api neraka ni tidak akan mati. Sebab kita baca dalam ayat lain, Rasulullah menyebut innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama qudidat qulubuhum badalnahum min ghayriha liyadhuqul azab. Orang yang kufur dengan tanda-tanda kuasa kami akan campakkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka terbakar hangus, kami ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasai azab api neraka, seksa api neraka. Maknanya ahli neraka ni macam ahli syurga jugalah kan. Ahli syurga hidup khalidina fiha abada, kekal dalamnya selama-lamanya, tidak ada penamat. Itulah yang dikatakan dia never ending story. Juga ahli neraka pun sama juga. Sopo melainkan mereka yang diseksa sementara. Orang beriman yang diseksa sementara dalam api neraka, dihukum atas maksiat-maksiat yang dibuat. Mereka beriman, masa di dunia itu banyak buat maksiat, maka dimasukkan di siksa api neraka sampai di prosesaan dikeluarkan dari neraka. Masuk syurga takkan membuat macam tu. Allah Ta'ala perintahkan malaikat tuangkan sejenis air yang menghidupkan ke atas tubuh badan mereka. Boleh jadi manusia biasa boleh. Dan dipakaikan mereka pakaian syurga sebelum dibawa masuk ke dalam syurga. Hal ini benda ini disebut dalam
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Amur dengan kitab Syarahul Ummah Muhammad yang Amur tuan dan buku ni. Ada hadis Nabi menceritakan itu. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, memang mereka khalidina fiha abada, duduk dalam neraka selama-lamanya, dan mereka itulah An-Nas yang disebut dalam ayat 24 surah Al-Baqarah. Mu'iddat lil kafirin. Neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Baik, itu dia. Sambung dengan perenggan yang berikutnya. Abdul Malik Ibn Maisarah Az-Zakat meriwayatkan dari Abdul Rahman Ibn Thabit dari Amr bin Maimun dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sehubungan dengan firman-Nya wa quluhan nas wal hijarah, ayat surah Al-Baqarah, bahawa batu dimaksudkan adalah batu kibrit, pemantik api. Batu ni dia ada batu yang sejenis batu yang legang lah, kalau bahasa kita legang lah kan, yang digunakan sebagai bahan api kan. Kalau rumah kita dulu adalah yang itu tempat ular kumpul, ular bersarap atau ular hidup kan, supaya rumah kita tak dimasuki ular tu, di keliling rumah kita tu ditaruh belegang. Kita tahu kat dia lah. Malam kami punya ada tempat ular kumpul. Jadi macam mana nak orang situ Ustaz tahu dia rumah Ustaz tu belegang, dia tak tahu rumah kerajaan lama, kotas kerajaan lama. Kalau tuan-tuan nak tengok kotas kerajaan yang zaman tuan-tuan dulu bekerja, pergi tengok di pos kita, kawasan stesen kereta api itu ada kotas lama. Ada juga penghuni dia, walaupun banyak yang sudah jadi rumah tinggal. Keliling tu semak semua, takkan tak ada paku keliling kan. Bagaimana nak ngelak paku sampai tu tak belerang di rumah, tak sampai. Itu kata orang kata dia, dia dapat tahu tu saya pun nak kerja tak payah. Saya pun waktu tu BJ tu orang bini jauh, saya seorang saja, tak apalah. Ada rumah kecil di masjid tu, saya duduk situ lah. Barang rumah dia tumpang ni situ. Selama 6 bulan terakhir saya berada di tempat lama saya. Macam tu lah. Itu kata kali batu kibrit ni ialah belerang kan. Sebab belerang ni dia mudah, dia memang jadi bahan api. Allah SWT telah menciptakan dia pada saat Allah SWT menciptakan langit dan bumi, iaitu di langit yang paling rendah sekali disediakan buat orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Riwayat ini dikatakan oleh Ibnu Jarir dengan lafaz ini, diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, yang mengatakan bahawa dengan syarat Syaifain. Astanti dalam kitab tersebut mengatakan dari Abu Malik, dari Abu Salih, dari Abu Abbas radhiyallahu, juga dari Murrah, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari sejumlah sahabat sehubungan dengan makna ayat ini. Dan pun dimaksud dengan sejarah ialah batu yang ada dalam neraka, iaitu batu kibrit. Warna hitam. Mereka ini orang-orang kafir yang ada dalam neraka dengan batu itu dan api neraka. Kata ulama tafsir itu dari hijarah itu memang benarlah. Yang Allah Ta'ala sebut waquluhan nas wal hijarah. Hijarah batu-batu jenis itu ada yang berada dalam neraka dan jadi bahan bakar dalam neraka. Yang menyemar, yang menjadikan api neraka itu tidak akan padam ialah al-hijarah itu. Dan api neraka ni jangan buat main. Api kita ni pun tak tahan juga. Api neraka saya cerita lah. Kalau kita buka kitab Qisasul Anbiya,
mencebis api neraka. Nak guna buat menerangi bumi. Allah Ta'ala perkenankan permintaan Nabi Adam AS turun secebis api neraka tu sikit. Kerana ke hutan terbakar di hutan. Macam hutan kita belakang kat buah tepung Kerana api terbakar dengan buah tepung, habis tepung sekali. Maka Nabi Adam bagi tahu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tak perlu dilantar, cebiskan yang dulu. Ajarkan aku cara mencipta, membuat, membuat api. Itu ya. Allah Ta'ala ajar Nabi Adam cara nak menghidupkan api. Kalau kita lihat penemuan pakar-pakar kaji bumi, kalau sebut ekologi agak-agak kan tak faham apa dia sebut. Ekologinya betul. Bahasanya, bahasa Melayunya kaji bumi. Kita pergi ke tempat-tempat yang mana manusia mula-mula bertamadun. Macam di Lembu jumpa langkah manusia barat di Lembu pula. Bersama langkah manusia itu dijumpai alat-alat yang tertentu yang diguna ketika itu, termasuklah alat menghidupkan api. Mana datang ilham nak buat, nak cipta alat menghidup api itu, Allah Ta'ala bagi ilham tu. Macam mana cara nak menghidupkan api, barulah dapat api macam seperti yang kita lihat sampai hari ini. Api kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Kalau api neraka kecil boleh jadi lawan dah. Tak payah besar. Api neraka dalam kitab Qisasul Anbiya. Betul tak betul cerita? Wallahu a'lam. Itu serahlah kepada Allah SWT kebenaran cerita itu. Tapi masuk akal tak? Masuk akal. Kalau dah neraka membakar manusia sampai gentung, tentulah api neraka ini lebih besar daripada, lebih besar dari api di dunia. Api di dunia itu kita tak tahan. Kalau kita masa nak raya, masa nak puasa masa nak puasa bakar lemak, masa nak raya tak boleh bakar lemak. Api kena besar mula-mula. Bahang dia pun kita tahan jauh kita. Kena kat kita berpeluh ke kita, betul tak? Itu api dunia. Belum lagi api neraka. Waliyahzubillah. Wallahu a'lam. Mujahid mengatakan bahawa hijarah ini berasal dari batu kibrit, yang baunya lebih busuk daripada bangkai. Ini kata Mujahid, ulama tafsir di kalangan tabi'in ini, hijarah ini baunya busuk daripada bangkai. Bangkai itu busuk lagi bau hijarah. Layaklah pun duduk dalam neraka. Abu Ja'far Muhammad Ibn Ali mengatakan bahawa batu tersebut adalah batu kibrit, batu belerang. Ibn Jurayj mengatakan batu tersebut adalah batu kibrit hitam yang berada di dalam neraka. Menurut Amr Ibn Dinar, batu tersebut jauh lebih keras dan lebih besar daripada yang ada di dunia. Yang adanya di dunia tak ada hijarah. Hijarah yang menjadi bakar neraka ni tak wujud di dunia. Mungkin rupanya sama tapi lain, jenisnya tak sama. Wallahu a'lam. Menurut pendapat yang lain, batu tersebut dimaksudkan batu berhala dan tandingan-tandingan yang disembah selain Allah. Supaya boleh dijelaskan dalam firman lainnya dalam surah Al-Anbiya ayat 98. Mari kita cari dan baca. Saya baca dapat pahala, tuan-tuan dengar dan tuan dapat pahala. Surah Al-Anbiya ayat 98. Ayat 98. Al-Anbiya 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam annakum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah makanan jahannam. Maknanya
Maksudnya ikut pendapat ahli fiqh yang lain, al-hijarah itu maksudnya batu berhala yang disembah, dan apa-apa jenis batu yang disembah, apa-apa berhala disembah selain Allah. Termasuklah orang Arab yang dulu pernah buat berhala dari buah kurma. Ya tu Ustaz, buah kurma kita makan nak usaha tu. Ni mula cabat ni dah ada lah. Pergi kedai-kedai tengok dah ada dah yang jual kurma. Cuma nama Yusuf Tayyub belum kelihatan. Yusuf Tayyub slow ni. Tu tak jumpa lagi. Tapi baru ni saya pergi ke supermarket, dah ada kurma. Beli nak sekolah. Tapi tak tahulah perintah mereka besar tak lagi ngap. Sebiji, 2 biji sedap kurma ni. Kalau kita rendam kurma ni dalam air kosong, air suam, rendam beberapa ketika, dia dah campur zat kurma dan masuk bercampur air, kita minum air. Ada rasa yang baik kan? Dan baik untuk kita. Kan? Kurma ni khasiat dia banyak kan? Jadi orang Arab yang dulu pernah buat berhala daripada kurma. Bila musim kering, tak ada makanan, akhir-akhir sekali berhala kurma tu dingap. Manusia makan Tuhan dia sendiri. Masuk okey agak. Manusia makan Tuhan dia sendiri. Berhala kan dikatakan Tuhan. Berhala buat dari kurma. Bila makanan dah habis, tak ada makanan lagi yang tinggal, kurma lah. Jadi kenyang, jadi tahan lapar. Berhala kurma jadi bangsa. Jadi tak betul ke kalau dikata manusia makan Tuhan sendiri, Tuhan mereka sendiri. Puji tak logik? Macam tak logik punya. Apa itu Islam menolak penyembahan selain Allah SWT, menyembah berhala. Itulah semestinya. Sebab apa? Berhala itu tak ada memberi manfaat dan mudarat pun kepada manusia. Dia terpacak yang takut macam tu. Ada bagi manfaat kepada manusia? Tak ada. Ada yang mudarat kepada manusia? Tak ada. Ma la yaqum wa la yaqurum, Al-Quran sebut. Berhala ni beri manfaat pun tak, beri mudarat pun tak. Apa? Disembah. Tuhan yang disembah ni beri manfaat kepada kita dan boleh memberi mudarat kepada kita. Manfaat kepada kita, segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tu dia manfaat. Mudarat kepada kita, COVID-19. COVID-19 itu adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ini bukan jin iblis. Jin iblis pun, kalau ia dah jadi COVID, jin iblis pun ciptaan Allah Ta'ala juga makhluk Allah. Nampak? Jadi beza Tuhan dengan berhala itu beza. Jadi benarlah Allah Ta'ala sebut dalam ayat 19 surah Al-Anbiya, menerangkan apa makna hijarah di dalam ayat 24 surah Al-Baqarah kita baca sekarang. Al-hijarah. Sebab dalam tafsir ada tafsirul ayat bil ayat. Tafsir ayat Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Wallahu a'lam. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dan Ar-Razi yang lebih kuat daripada pendapat di atas. Ar-Razi mengatakan, Imam Ar-Razi mengatakan, dikatakan demikian kerana bukan merupakan hal yang diingkari. Bila api mengejar batu kibrit itu lebih utama daripada bahan tersebut diartikan sebagai batu dan jenis kibrit. Akan tapi apa yang dinyatakan oleh Imam Ar-Razi masih kurang kuat, mengingat api itu boleh dibesarkan nyala dan batu kibrit maka panasnya lebih kuat dan nyala lebih besar. Lebih lagi diartikan seperti yang dinyatakan oleh ulama salaf bahawa batu-batu tersebut merupakan batu kibrit yang disediakan tujuan tersebut. Selanjutnya merupakan satu hal yang nyata pula bila api dapat membakar jenis batu-batu lainnya. Misalnya batu jas kapur, jika dibakar dengan api ia menyala menjadi kapur. Demikian juga hal semua batuan lainnya bila dibakar dengan api pasti terbakar dan menjadi hancur. Sungguhnya hal ini dikaitkan dengan panas api neraka yang diancamkan kepada mereka. Juga dikaitkan dengan masalah nyala sebagaimana terdapat dalam firman yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullama khabat zidnahum sa'ira safazim. Dan tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah bagi mereka nyalanya. Nampak? Jadi sebenarnya al-hijarah itu menjadi apa?
tuan-tuan, menjadi bahan api. Kalau kata api dunia ni nak pergi supaya jangan dia mati, kena ada bahan dia. Bahan api dia apa dia? Minyak petrol, minyak diesel, minyak benzin, perlu minyak tanah kan. Minyak benzin, minyak tanah sambung ada. Tapi kesannya, kekuatannya berbeza-beza. Minyak tanah lain, minyak petrol lain, minyak diesel lain, tak sambung kekuatan dia. Sebab dapat minyak itu melalui satu proses yang dipanggil sebagai penyulingan. Minyak yang keluar dari tanah tu, petroleum tu, dia kosong. Diproses dijadikan uap. Lepas tu diturunkan penyah uapan, atau salah satu proses dia. Jadi macam-macam minyak tanah, minyak petrol, minyak diesel, minyak terbang. Minyak terbang lain. Tak boleh masuk minyak petrol dalam bawah terbang, tak jadi dia. Minyak terbang tak boleh masuk dalam kereta, lain jadi dia. Cuba minyak diesel masuk dalam kereta kita yang pakai petrol ni, ada minyak. Jadi dia lain kan? Tapi fungsi dia sama, iaitu bahan api. Jadi bahan api neraka dalam neraka itu ialah al-hijarah. Supaya api neraka itu tidak akan terpadam selama-lamanya. Allah Ta'ala jadikan al-hijarah waqud, al-hijarah dan manusia. Manusia di neraka punya di bahan api juga. Buat masa ni hijarah je lah yang ada dalam tu. Manusia tak ada lagi. Oh, yang Nabi nampak ketika Nabi ni bawa ziarah neraka dalam peristiwa Isra Mi'raj tu, Nabi nampak ada perempuan kepala ke bawah, kaki ke atas digantung. Nabi nampak ramai penghuni neraka telah dari kaum wanita. Nabi nangis cerita macam mana kaum wanita ni, neraka kaum wanita ni diseksa. Siti Fatimah dengar cerita yang dia menangis. Siti Fatimah perempuan kan, Siti Fatimah yang ada tu masuk syurga tu menangis. Sebab pun Nabi cerita kan, perempuan yang macam ni dia, perempuan yang macam ni dia, perempuan yang suka melawan suami ni dia, tempat dia seksa dalam neraka. Perempuan yang membuka auratnya ni dia, perempuan yang melacurkan diri ni dia, perempuan yang jadi yang dibeli oleh sugar daddy ni dia perempuan. Tapi itu gambaran saya, belum lagi betul-betul orang masuk dalam itu digambarkan. Nabi nampak betul-betul itu. Waliyahzubillah. Baik. Demikian pendapat yang dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi, disebutkan bahawa makna yang dimaksud dalam al-Qur'an dapat menambah api dan menambah darjat keperasannya. Dimaksudkan akan hanya menambah keras siksaan yang terhadap para penghuninya. Imam Al-Qurtubi mengatakan pula dalam sebuah hadis dari Nabi SAW bahawa baginda SAW pernah bersabda, kullu mu'min finnar, setiap yang menyakitkan pasti ada dalam neraka. Hadis ini dapat dihafalkan dalam hadis. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa hadis ini diinterpretasikan dengan dua makna. Makna pertama menyatakan bahawa setiap orang yang mengganggu orang lain dimasukkan ke dalam neraka. Makna yang kedua mengartikan bahawa setiap menyakitkan para penghuninya, seperti bila tanwas, serangga beracun dan lain-lain, terdapat pula dalam neraka. Wallahu a'lam bi pendapat Imam ulama tafsir. Maksud mengganggu orang lain macam-macam kan, stalker, ganggu bini orang, ganggu lelaki orang, kamu orang ganggu, scammer, penipu-penipu kan, kali itu. Firman Allah SWT yang ada dari kafirin belum berdapat yang paling kuat, apabila terdapat dalam
Mu'iddat, kembali kepada neraka yang bahan-bakar bagi atas manusia dan batu-batuan. Tapi dapat juga diinterpretasikan ditafsirkan bahawa dhamir tersebut kembali kepada al-hijarah. Sebagai tafsir dibuka oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kedua pendapat tersebut tidak bertentangan dalam hal makna dan terbunyi saling mengait dengan yang lainnya. Mu'iddat disediakan oleh orang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Ishaq dari Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam bahawa makna firman-Nya, Mu'iddat lil kafirin, sedekah orang kafir, ialah buat orang yang kafir di antara kamu. Jadi Mu'iddat lil kafirin, Mu'iddat itu membawa dua makna. Satu, Mu'iddat lil kafirin, neraka itu sendiri. Mu'iddat lil kafirin, Mu'iddat itu balik kepada Mu'iddat, balik kepada an-nar, balik kepada neraka. Dan makna kedua, Mu'iddat itu balik kepada al-hijarah, sebab dia bersebelah. Bahan bakar itu disediakan, al-hijarah itu disediakan untuk orang-orang kafir. Boleh diterima, dua makna itu boleh diterima, masuk. Kena dengan apa yang disampaikan. Itu maksudnya. Dua boleh. Mu'iddat, apa dia? An-nar, neraka memang disediakan untuk orang-orang kafir. Mu'iddat, al-hijarah, bahan bakar al-hijarah itu disediakan untuk orang-orang kafir, jadi untuk ahli neraka. Satu. Boleh diterima kedua-dua pandangan tersebut. Akhir sekali, last sekali, masa kecederaan tadi. Masa soal ni masuk kecederaan dan pasal kamera lah, tuan-tuan nak duduk lah, saya nak duduk kat sini lah, so tidak ada tu. Banyak orang dari kalangan para imam al-sunnah yang menyebutkan dari ayat ini bahawa neraka itu sekarang telah ada. Yang ini diciptakan Allah SWT dalam firman yang jadi Mu'iddat lil kafirin, dengan kata lain, neraka itu telah dipersiapkan dan disediakan buat mereka yang kafir. Mana ulama tafsir di kalangan sunnah wal jamaah menerima bahawa neraka, syurga dan neraka itu memang dah dicipta Allah Ta'ala, memang ada. Sebab dalilnya Nabi SAW pergi ke naik Mi'raj itu dah dibawa ziarah syurga dan neraka. Maknanya syurga dan neraka itu tak ada dah dari ni. Lepas tu Nabi bercerita macam mana syurga, ada sungai susu, ada sungai madu kan. Nabi boleh cerita seksa dalam neraka, azab dalam neraka macam mana. Maknanya benda tu dah wujud kan. Benda tu dah ada kan. Adapun dalam syurga disediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Adapun neraka disediakan untuk orang-orang kafir dan munafik. Waliyahzubillah. Itu kita. Banyak hadis yang menunjukkan pengertian ini yang dibawa neraka telah ada. Dari hadis yang menceritakan bahawa syurga dan neraka saling membantah. Hadis yang menyebutkan sebagai akhir sekali ya. Ista'zanatin naru rabbaha faqalat, neraka izin kepada Tuhan dia. Maka dia berkata, Rabbi akala ba'di ba'dan, wahai Tuhanku, sebagai dariku memakan sebagian yang lainnya. Fa'adin adalah binafsaini nafsul bisyitah wa nafsul bisayf. Akhirnya diizinkan untuk mengeluarkan dua hembusan, iaitu hembusan pada waktu musim dingin dan hembusan lainnya pada waktu musim panas. Demikian juga hadis yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sami'na wajibatan faqulna ma hadha. Kami mendengar suatu suara buruk lalu kami bertanya, suara apakah itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hadza ajamun ulqiya bihi min syafiri jahannam. Itulah suara batu yang dilemparkan dari pinggir neraka jahannam sejak mundu sab'ina sanatan, sejak 70 tahun yang silam. Al-ana wasala ila qa'riha, dan sekarang baru sampai ke dasarnya. Hadis yang belum dapat Imam Muslim. Itu dia kata. Maknanya neraka ni, dalam neraka ni begitulah. Daripada atas neraka campak batu 70 tahun lepas itu baru sampai ke dasar dia. Bayangkan. Masya Allah.
punya dalam neraka ni janganlah kita dicampakkan dalam neraka ni wahai sebenarnya. Juga hadis yang menceritakan satu salat gerhana Nabi SAW, hadis mengenai malam Isra' dan hadis lain menunjukkan makna yang sama dengan pengertian yang sedar dalam bahasan ini. Akan tetapi golongan Mu'tazilah menentang pendapat ini kerana kebodohan mereka sendiri. Tapi pendapat mereka itu boleh kali Munzir itu Sa'id Al-Baduti kali di Indonesia. Golongan beza kita dengan golongan Mu'tazilah, mereka tidak menerima ada di syurga neraka pada waktu itu. Dia kata syurga neraka ni esok dah adalah dah mula alam akhirat baru ada. Sekarang tak ada. Kita ada sunnah wal jamaah percaya syurga neraka ni dah ada dah. Sekarang tunggu masa saja nak diisi dengan penghuni-penghuninya nanti di dalam alam akhirat. Dalilnya jelas lah. Nabi tengok syurga macam mana, neraka macam mana, dan tentulah syurga neraka tu ada lah. Macam kita lah pun, bila kita pergi melawat satu tempat, kita pergi melawat contohlah, kita pergi melawat Kota Formosa di Melaka. Ada lah tu Kota Formosa tu, memang dah ada lah. Kalau tak, kita tak pergi melawat, betul tak? Ataupun kita pergi melawat tapak sejarah Candi Bujang di Berbuk Kedah. Ada tu candi-candi itu. Maknanya kita pergi melawat tu ada candi tu. Kalau tak ada candi tu tak ada, pergi melawat tak? Sama lah. Nabi pun bila dibawa melawat syurga dan neraka, mana syurga neraka tu dah ada, bukan bayang-bayangnya saja. Itu dia. Bukan kita ada sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Habis kat situ. Nanti kita akan sambung daripada kuliah kita akan datang. Firman Allah SWT yang menyatakan fa'tu bi suratin min mithlih. Apa makna fa'tu bi suratin min mithlih? Apa makna dia? Kita akan sambung pada kuliah kita di bulan April nanti, insya-Allah, pada 18 April 2021. Masuk Ramadan dah. 18 April 2021. InsyaAllah kita akan bertemu membicarakan tentang firman Allah SWT yang menyatakan waktu bisurati bimithli, maka buat satu surah saja semisal dalam Al-Quran. Ayat 3 surah Al-Baqarah. Itu dia. Kamu di situ. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi, 18 April 2021. Itulah dia sebanyak kita boleh kongsikan pada pagi ini. Benda sebab usia pada kita makan bersama banyak para moderator kita menjadi Rasulullah. Saya ingin kita bersama semua istiadat yang kita akan menjadi sahabat dan orang sampai pada kasa bahasa terlanjur bicara semua dari Rasulullah dan Nabi SAW dan dari Tuhan Rasulullah dan dari serta di sini ucapkan Tuhan pasal menyambut ketibaan malam nisfu Sya'ban dan juga ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak selepas ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan pada kali ini akan memberi keceriaan dan keterangan kepada kita semua, sebagai bulan yang kita ambil kesempatan untuk melibatkan kerana ibadah kita, insyaAllah. Wallahu sallallahu alaihi wa sallam. Aku boleh lakukan dan kita tahu kepada kita pagi ini dengan kesalahan Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma hamdana hadzal ummat wa nabiyina Muhammad. Allahumma inna dzalika fi nuri ala ilmi na'udzuka min syururi. Allahumma baligh syarra ma farid wa mashaddid kalimatu lazat muslimin kitabik ya Qur'an ya Jabbar ya Taqi ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzil kitab ya muzil sawal wa ahzab hisib wa salat bi fadli sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana zidna ilma wa sunna fa ma yaqrama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma rfa'na al-bala wal waba. Allahumma rfa'na al-bala wal wala wal waba wa sallallahu wal bihamdil fitan ma dhara minha wa batan an bil hadha al-qasr wa an sa'il al-mudani amti fadli sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa qina wa amana wa ta'ana wa subhana wa amana fi hadhihi al-layl fi hadha al-yawm mubarak min syahri kama barakata sami'alim